Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Puan Arya binti Madahiri selaku pensyarah bagi subjek Perkamusan dan Peristilahan Bahasa Melayu. Kami daripada kumpulan kedua akan membentangkan tentang tokoh-tokoh perkamusan Melayu. Baiklah, saya akan menerangkan tentang tokoh perkamusan Melayu yang pertama iaitu Raja Ali Haji. Siapakah itu Raja Ali Haji? Raja Ali Haji ini merupakan seorang ulama, ahli sejarah serta punjangga Bugis Melayu yang lahir pada tahun 1808 di Lingga, Pulau Penyengat, Riau. Ayah beliau dipanggil sebagai Raja Ahmad. Raja Ali Haji ni meninggal dunia pada tahun 1873 di Pulau Penyengat, Riau juga, di mana tempat kelahiran beliau. Pada tanggal 10 November 2004, Raja Ali Haji ni diberikan gelaran pahlawan nasional. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang karya yang telah dihasilkan oleh Raja Ali Haji. Sebelum itu, saya ingin menambah satu perkara mengenai Raja Ali Haji, di mana beliau banyak memberikan sumbangan dalam mengekalkan bahasa Melayu klasik yang banyak dipengaruhi oleh perkataan Arab dan struktur Arab. Karya yang telah dihasilkan oleh Raja Ali Haji adalah dipanggil sebagai Kitab Pengetahuan Bahasa pada tahun 1858. Karya ini ditulis dalam tulisan Jawi dan terbahagi kepada bahagian mukadimah dan bahagian kamus. Apakah keistimewaan bagi Kitab Pengetahuan Bahasa ni? Bagi Kitab Pengetahuan Bahasa ni dapat menangkap ataupun tarik minat sarjana barat untuk mengkaji kitab tersebut. Ia merupakan satu keistimewaan yang luar biasa apabila sarjana barat itu sendiri rasa tertarik untuk mengkaji kitab yang dihasilkan oleh bangsa kita, bangsa Melayu. Apakah yang terdapat dalam mukadimah kitab ni? Dalam mukadimah kitab ni, Raja Ali Haji memasukkan kandungan tata bahasa ataupun dalam bahasa Arab dipanggil sebagai Nahu. Kosakata dalam Kitab Pengetahuan Bahasa ni dimulai dengan huruf alif dan diakhiri dengan huruf ca. Walaupun konteks ataupun kandungan Kitab Pengetahuan Bahasa ni meliputi bahasa Melayu secara umumnya, ada juga istilah yang berkaitan dengan agama Islam, sejarah dan lain-lain. Contohnya istilah akhbar. Istilah akhbar dalam bahasa Arab ini membawa maksud ulama-ulama dalam bahasa Melayu. Jadi ia merupakan satu keistimewaan yang perlu kita kagumi sebab melalui istilah yang terdapat dalam kitab ni kita dapat memperluaskan penggunaan istilah dalam kita menyampaikan sesuatu ungkapan ataupun ujaran. Kita tidak termaktub untuk menggunakan satu istilah sahaja. Tokoh perkamusan seterusnya ialah Major Datuk Haji Said bin Sulaiman. Beliau dilahirkan pada 7 Oktober 1876 di Teluk Belanga, Singapura. Beliau berhijrah ke Johor dan berkhidmat dalam Kerajaan Johor sebagai Ketua Pejabat Pos dan Setiausaha Sulit kepada Sultan. Aktif dalam Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Buku Diraja. Seterusnya, beliau meninggal pada 27 Ogos 1955. Sumbangan terbesar sebagai penunjang Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Buku Diraja Johor, Pakatan, bersama Abdul Rahman Andak pada tahun 1888 bertanggungjawab dan menjadi penggerak utama Pakatan belajar dan mengajar pengetahuan bahasa Melayu di Johor. Beliau juga bersama-sama Abdul Rahman Andak dan Pakatan Bahasa Melayu Diraja Johor telah sedaya upaya memertabatkan bahasa tersebut demi kepentingan sejagat. Banyak hasil karya beliau diterbitkan dan dirujuk oleh generasi sekarang. Antaranya ialah buku Katan Kamus Melayu, Jalan Bahasa Melayu, Penokok dan Penambah dalam Bahasa Melayu, buku Ketepatan Hejaan Melayu, Manual of Malay Language, seterusnya karya yang ditulis melalui siri beredar.
Tokoh perkamusan Melayu yang seterusnya ialah Frederick D. Hartman. Biodata Frederick D. Hartman. Nama penuh beliau ialah Frederick D. Hartman. Beliau dilahirkan pada tahun 1571 di Godda. Beliau ialah seorang penjelajah, pelayar dan governor kolonial Belanda. Beliau juga telah berlayar pada ekspedisi Belanda pertama ke Hindia Timur dari tahun 1595 hingga tahun 1597 untuk membuat pemerhatian di hemisfera Cakrawala Selatan dan telah menyumbang kepada penciptaan 12 burus selatan yang baru. Karya sumbangan beliau sebagai tokoh perkamusan Melayu. Beliau telah menghasilkan senarai kata spoken di Wedan, Boy Indi Malaysia, Indi Madagaskar Talent yang mengandungi kata dan dialog yang dikumpul di pulau-pulau sekitar Madagaskar. Kemudian, ianya diterjemahkan oleh Albert Roll ke bahasa Jerman pada tahun 1622. Kemudian, ia juga diterjemahkan oleh Augustin Spalding pada tahun 1624 di London. Manakala Caspar Wilton dan Sebastian Denkert telah menghasilkan satu senarai kata dalam bahasa Melayu Belanda dan Belanda Melayu. Senarai kata ini diterbitkan di The Hague dan dianggap sebagai sebuah kamus dengan tajuk Dictionarium Malaco-Latinum. Baiklah, seterusnya saya akan sambung tokoh perkamusan Melayu daripada Barat iaitu R.J. Wilkinson. Nama penuh R.J. Wilkinson iaitu Richard James Wilkinson yang lahir pada 29 Mei 1967 di Salonika, Yunani semasa ayahnya Richard Wilkinson bertugas di sana sebagai konsul. Beliau mendapat kelulusan daripada College Trinity, Cambridge. Beliau seorang yang multilingual kerana boleh menguasai bahasa Perancis, Jerman, Yunani, Itali dan juga Sepanyol. Pada tahun 1889, beliau juga telah menguasai bahasa Melayu dan Hokkien saat menjadi kadit setelah dengan khidmat awam negeri-negeri Selat. Pada awal kehidupan beliau iaitu 7 Oktober 1900, beliau telah menyerahkan sekumpulan manuskrip dan buku cetak bahasa Melayu pada Perpustakaan Universiti Cambridge. Pada tahun 1912 pula, beliau telah diberi darjah kebesaran Companion of Order of St. Michael and St. George. Pada Disember 1895 pula, beliau telah menjadi ketua daerah di negeri-negeri Melayu kerana dianggap fasih dalam bahasa pribumi dan beliau menyertai jabatan luar negeri. Setelah itu, beliau telah bergabung kembali dengan khidmat awam kolonial dan menjadi pejabat pengawas pendidikan di Penang. Dan pada akhir Mac 1897, beliau telah menjadi hakim polis di Singapura dan pada Januari 1899, beliau merupakan pegawai inspektor kebangsaan sekolah dari tahun 1903 sehingga 1906. Seperti yang kita sedia maklum, R.J. Wilkinson telah memberikan sumbangan yang begitu besar dalam bidang bahasa, iaitu beliau telah menghasilkan beberapa buah kamus yang bermutu. Antara kamus yang telah dihasilkan iaitu kamus Dewi Bahasa seperti kamus Malay English Dictionary pada tahun 1901 yang merupakan kamus Dewi Bahasa yang terawal pada abad ke-20 yang mengandungi 3 bahagian iaitu bahagian 1, 2 dan 3. Kata kemasukan kamus ini ditulis dengan ejaan Rumi dengan aturan ejaan Jawi dengan aturan huruf Rumi serta keterangan data dalam bahasa Inggeris. Dan beliau telah melakukan 3 kali semakan terhadap kamus tersebut. Berikut merupakan antara contoh kamus yang telah dihasilkan oleh beliau. Anda dapat nampak gambar tersebut iaitu edisi A Malay English Dictionary 1 dan 2 dalam ejaan Rumi pada tahun 1932. Seterusnya iaitu edisi A Malay English Dictionary dalam ejaan Rumi dengan tempelan ejaan Jawi pada tahun 1959. Seterusnya ada juga kamus iaitu An Abridged Malay English Dictionary yang telah diterbitkan oleh FMS Government Press pada tahun 1908.
Baiklah semua, seterusnya kita akan beralih kepada tokoh yang seterusnya iaitu Richard O. Whiston. Nama penuh beliau iaitu Richard Olaf Whiston yang lahir pada 2 Ogos 1878 di Oxford. Beliau merupakan pakar pengkaji dari timur Inggeris dan pentadbir kolonial dengan kemahiran Malaya British. Beliau telah mendapat pendidikan di Magdalen College School and New College, Oxford. Perjalanan hidup beliau, kita bermula pada tahun 1902. Beliau telah menjadi kadet dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan Tanah Melayu dan telah ditempatkan di negeri Perak di mana dia telah mempelajari bahasa dan budaya Melayu. Pada tahun 1913 pula, beliau telah dilantik sebagai pegawai daerah di Kuala Pilah dan pada tahun 1916, beliau telah menyertai Jabatan Pendidikan. Seterusnya pada tahun 1920 pula, beliau telah menerima dilit daripada Oxford dan pada tahun 1921 hingga 1931, beliau telah menjadi Presiden pertama College Raffles Singapura dan semasa menjawat jawatan sebagai Presiden tersebut, beliau turut bertindak sebagai setiausaha kepada High Commissioner. 1923 pula beliau telah dilantik sebagai pengarah pendidikan Negeri-Negeri Selat dan Persekutuan Tanah Melayu FMS dan beliau telah menjadi ahli kepada Majlis Kebangsaan FMS bermula pada tahun 1927 sehingga 1931. Seperti yang anda perlu tahu, Richard O. Whiston ini diketahui telah memelihara banyak hasil tulisan kesusastraan Melayu termasuklah sejarah Melayu dan telah menulis pelbagai karya penting yang melibatkan Melayu dan bahasanya di dalam A History of Malaya dan A Dictionary of Malay Language. Seperti yang anda dapat lihat dalam skrin, berikut merupakan contoh kamus yang telah dihasilkan oleh beliau, iaitu kamus yang pertama An Abridged Malay English Dictionary pada tahun 1917. Yang kedua itu Dictionary of Colloquial Malay, Malay English and English Malay, Singapore pada tahun 1920 dan seterusnya iaitu buku kamus An Abridged English Malay Dictionary and An Abridged English Malay Dictionary pada tahun 1963. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan berkaitan dengan tokoh asing bagi Perkamusan Bahasa Melayu iaitu William Marsden. Nama penuh beliau ialah William Marsden dan beliau telah dilahirkan pada 16 November 1754 di Wrevell Island. Beliau telah menamatkan pengajian beliau di Trinity College, Oxford University dan beliau telah mendapat ijazah Doktor Undang-Undang Sivil. Tidak dilupakan juga, beliau merupakan salah seorang pegawai di Syarikat Hindia Timur dan telah berkhidmat di Bengkulu, Sumatera sehingga tahun 1779. Seterusnya, kita beralih pula kepada karya dan sumbangan beliau dalam Perkamusan Bahasa Melayu. Beliau telah menerbitkan 2 buah buku yang berkaitan dengan bahasa Melayu, iaitu yang pertama ialah A Dictionary of the Malayan Language pada tahun 1512 dan juga yang kedua The Grammar of the Malayan Language pada tahun 1812. 2 buah buku yang telah diterbitkan itu adalah berkaitan dengan Perkamusan Bahasa Melayu dan juga Tata Bahasa Bahasa Melayu. Buku yang akan saya tekankan di sini ialah berkaitan dengan Perkamusan Bahasa Melayu, yaitu A Dictionary of the Malayan Language. Kamus A Dictionary of the Malayan Language ini merupakan kamus dwibahasa yang terbahagi kepada 2 bahagian, yaitu Melayu-Inggeris dan Inggeris-Melayu. Kamus ini dikenali sebagai kamus yang agak ekstensif ataupun luas. Kamus ini telah digunakan oleh orang Eropah untuk menguasai bahasa Melayu dan kamus ini juga telah diterbitkan di London dengan menggunakan 2 sistem ejaan, yaitu Jawi dan Rumi. Kata entry yang terdapat dalam kamus ini disusun mengikut abjad Jawi, yaitu daripada huruf alif sehingga huruf nya. Berikut merupakan gambar bagi kamus A Dictionary of the Malayan Language dan A Grammar of the Malayan Language. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada tokoh asing yang terakhir dalam Perkamusan Bahasa Melayu, yaitu Antonio Pigafetta.
Nama penuh beliau ialah Antonio Pigafetta dan beliau telah dilahirkan dalam anggaran antara tahun 1491 atau 1493. Hal ini berlaku kerana tarikh lahir beliau tidak dapat dikenal pasti dengan baik dan ada yang berpendapat bahawa beliau lahir pada sekitar tahun 1491 di kota asal keluarganya iaitu Vicenza. Antonio Pigafetta merupakan seorang pengembara yang berlayar dengan Ferdinand Magellan pada tahun 1522. Beliau telah mengelilingi dunia untuk mengutip senarai kata entry bahasa Melayu dengan maknanya dalam bahasa Itali. Seterusnya kita beralih pula kepada karya dan sumbangan beliau dalam perkamusan bahasa Melayu. Setelah kembalinya Antonio Pigafetta ke Eropah selepas selesai mengembara, beliau telah menyerahkan naskah bukunya kepada Raja Spanyol dan beliau juga telah menghasilkan satu senarai kata Itali Melayu antara tahun 1519 hingga 1522 Masihi. Senarai kata tersebut mengandungi 426 kata entry Melayu dengan maknanya dalam bahasa Itali dan senarai kata tersebut juga telah diberi nama sebagai Vocaboli de Querti Popolo Mori yang dikutip dari daerah Indonesia Timur. Kini, naskah kata Itali Melayu telah tersimpan rapi di Itali. Sumbangan Antonio Pigafetta yang terakhir dalam perkamusan bahasa Melayu ini ialah beliau merupakan antara orang yang terawal menghasilkan kamus bahasa Melayu pada tahun 1522. Dengan itu, berakhirnya pembentangan bagi kumpulan kami berkaitan dengan tokoh-tokoh perkamusan bahasa Melayu. Sekian dan terima kasih.